macam jauh Kenapa tak depan tadi? Tak boleh Jauh? Apa dia? Diorang dah atur. Oh, tak boleh dekat-dekat Tak tahu. Tak tahulah. Alah, jauh lah. Tapi nampak clear dah muka saya kan, clear. Dah ada screen lagi lah, clear. Okey baik, hari ni kita nak mulakan pengajian di muka surat yang ke 400? 300? 339. Oh, 339 tu tak apalah, tinggalkan je. Sikit je tu, tak apa. Itu boleh baca sendirilah. Ustazah dah simpulkan hari tu sebenarnya. Hari ni kita masuk topik yang keempat. Topik kita yang keempat muka surat 340. Tapi saya nak skip ke tak ni Nak skip ke nak baca? Sebab apa? Kita ada dua topik untuk tajuk kita yang keempat ni. Ulama harus mewaspadai dunia. Kita ada dua subtopik. Kita ada A dan B kan kat situ. A dengan B. Jadi yang A tu membincangkan tentang mereka yang berilmu tetapi dunia, mereka mengutamakan dunia dalam kehidupan. Jadi ada banyak hal yang disebutkan di situ berkenaan dengan ulama yang mengutamakan keduniaan. Dan kalau rujuk muka surat 342, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan satu perumpamaan tentang mereka yang berilmu tetapi menjadikan dunia sebagai tujuan utama mereka. Itu sebab macam ni bila kita ni ada ilmu, kadang-kadang ilmu itu dia menjadi alat untuk seseorang dia mencapai keduniaannya. Jadi dia mengkhianati ilmu yang dia miliki itu tadi, dia tak ikut apa yang ada pada diri dia, ilmu yang ada pada diri dia, kemudian itulah yang menyebabkan dia lebih mengikut kepada hawa nafsunya. Jadi kalau kita rujuk muka surat 342 di situ ada surah Al-A'raf ayat 175 hingga 176 di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang mereka yang Allah berikan dengan ayat Al-Quran ataupun dengan kitab-kitabnya, tetapi mereka menyalahi ataupun bercanggah dengan apa yang terkandung dalam kitab tersebut. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, watslu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha, dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Maknanya di sini Allah beritahu kepada Nabi SAW, orang ini dah diberikan kepadanya dengan ayat Al-Quran, diberikan kepadanya dengan kitab-kitab Allah, tetapi dia tak pegang dengan apa yang telah diberikan kepada dia. Maknanya dia ada ilmu tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Yang dia berlepas diri dari ayat-ayat itu. Fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Jadi apa yang berlaku, orang ini dia ikut syaitan. Dia ikut kepada syaitan. Sampailah dia tergoda dengan apa yang diarahkan oleh syaitan. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Kami tinggikan darjatnya dengan dan sekiranya kami menghendaki, nescaya kami tinggikan darjatnya dengan ayat-ayat itu.
kita dah banyak kali saya jelaskan, orang yang berilmu darjatnya tak sama dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Lebih-lebih lagi jika seseorang dia memiliki ilmu dari sudut agamanya, faham tentang agama, dia tahu baca Al-Quran, tahu tentang ilmu fiqh dan sebagainya, ilmu tafsir, dia tahu, tetapi dia tidak mengamalkan dengan ilmunya. Kalau dia mengamalkan ilmunya, Allah ingatkan kepada kita pada ayat ini, kalau kami kehendaki, dah tentu kami akan tinggikan darjatnya. Cuma masalahnya, orang yang berilmu ini, dia tidak beramal dengan ilmu tersebut. Inilah yang menyebabkan Allah kata apa? Orang yang begini, bila dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Allah berikan perumpamaan. Orang yang berilmu, dia tak beramal dengan ilmunya, kemudian dia menyalahi ilmu tersebut. Dia gunakan ilmu tadi kerana dia ada gelaran kan, dia ada gelar ataupun dia ada panggilan-panggilan yang terhormat dengan ilmunya, orang akan dengar cakap dia. Jadi dia pusing. Dia pusingkan ilmu tu tadi supaya orang ikut apa yang dia beritahu kepada orang ramai berkenaan dengan apa yang dia inginkan. Jadi di sini Allah umpamakan orang seperti itu dengan anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Anjing ni, dia dalam keadaan yang mana kita lihat, lidahnya sentiasa terkeluar kan. Kita halau macam tu, kita tak halau pun macam tu juga. Sama saja situasi dia. Kita tak kata tutup mulut. Ada kata gitu? Dia tetap akan menjelerkan lidah dia dalam keadaan yang kita suruh ataupun tidak. Sama saja situasi dia. Jadi ini yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan perumpamaannya. Okey, dan kalau kita rujuk muka surat 343 di sana, inilah yang kita sebut sebagai ulama su'. Ulama su' tu maksudnya ialah orang yang mana dia ada ilmu tetapi dia sesat lagi menyesatkan. Kalau kita guna bahasa kita sekarang ini, kita panggil ia sebagai penunggang agama. Biasa dengar ayat ni kan, penunggang agama ni. Mahal sikit penunggang agama, betul ke? Panggil Sakinah ceramah, sekali ceramah je $400. Penunggang agama dia tu. Boleh cakap gitu? Kenapa Cik Ajar tengok muka saya terperanjat? Terperanjat yang $400. Ada rate Salsa ada rate. Dia macam tu kan. Dia, yelah apa-apa pun kita nak, kalau kita nak sesuatu, dia mesti ada bayarannya. Tak ada benda yang percuma di dunia ini. Tapi masalahnya orang ni dia tak boleh dia pantang sikit. Bila agama ni tak boleh kena bayar ni. Kan? Kalau kena bayar memang dia penunggang agama. Jangan panggil dia. Tak boleh kata begitu. Sebab kita ni ada konteks dalam hidup ni. Kan apa pun kita nak buat dalam hidup ni, dia mesti ada konteksnya, keadaannya kan. Ada sesuatu yang kita buat, kemudian ada hasilnya yang kita dapatkan. Semikian. Begitu juga dalam hal yang kita mengajar dan sebagainya. Dalam hal yang begini, ulama as-su' ini, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dia berikan kepada kita dengan 10 ciri. Okay. Ada muka surat 343, 344 hingga 345. 10 ciri itu dia letakkan, dia senaraikan di ketiga-tiga muka surat tadi yang saya bacakan. Yang mana dia ambil daripada surah Al-A'raf ayat 175 hingga 176. Tapi saya tak nak baca ke 10 ciri itu tadi. Okay, nanti boleh lihat sendiri dalam buku, kemudian nanti boleh lihatlah apa yang dia ceritakan di situ. Yang penting tadi ayat tadi. Kalau siapa tak ada buku, boleh rujuk nanti di muka dalam Al-Quran ayat 175 hingga 176. Baik, saya nak terus sebenarnya masuk pada poin kita yang B. Poin kita yang B. Poin kita yang B muka surat 346. Subtopiknya berbunyi orang yang bodoh. Letak situ orang bodoh yang rajin beribadah dan ulama yang fasik. Dia guna perkataan bodoh ni, kita tukar dia jadi jahil. Bodoh tu kasar sikit. Bukan sikit. Bodoh tu kasar banyak ke kasar sikit?
Kasar banyak ke kasar sikit? Bodoh tu. Kita lebih suka perkataan bodoh ke jahil? Jahil. Lembut sikit je. Okey, kita tukar ya perkataan tu. Orang jahil yang rajin beribadah dan ulama yang fasik. Jadi kita ada dua perkara yang akan kita bincangkan. Kenapa tadi saya tak sebutkan secara tuntas di poin yang A kerana dia bawa juga perbincangan itu tadi pada poin kita yang B ini. Sebab tu dia kata sini orang jahil yang beribadah dan ulama yang fasik. Ulama yang fasik yang tadi dalam surah Al-A'raf ayat 175 hingga 176. Okey, baik, kita terus masuk kepada poin kita yang B di sini, muka surat 346. Pada huraian sebelumnya dijelaskan tentang keadaan para ulama yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perumpamaan kepada mereka dengan seekor anjing yang menjelerkan lidahnya. Baik, sekarang akan dijelaskan di sini keadaan orang jahil yang rajin beribadah. Ya, orangnya jahil, dia tidak ada ilmu tetapi dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bencana yang pasti menimpa orang yang jahil ini tetapi rajin beribadah tidak lain adalah keberpalingannya dari ilmu dan hukum-hukumnya. Jadi orang yang dia banyak sangat beribadah itu bagus. Kita tak kata tak bagus. Cuma kita juga perlu pentingkan menuntut ilmu dalam kehidupan. Kita tak boleh hanya fokus kepada ibadah kita, lalu kita berpaling daripada menuntut ilmu. Kerana kalau kita asyik beribadah ini tanpa ilmu, kita akan rasa apa yang kita buat itu adalah perkara yang betul. Dan mungkin ibadah yang kita lakukan tanpa ilmu, ia adalah ibadah yang salah. Jadi bila orang ini dia tidak ada ilmu, dia akan syok sendiri dengan ibadah dia. Kan? Ini pun saya dah pernah jelaskan ya pada sesi-sesi yang lepas. Jadi di sini ya kita lihat muslimah. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia kata begini. Orang yang dia beribadah kemudian dia tidak berilmu, dia berpaling dari menuntut ilmu, orang ini didominasi oleh khayalan, selera hati, perasaan dan hawa nafsu. Okay, perasaan dia rasa dia bagus, dia rasa dia hebat dan dia rasa dialah yang paling betul ketika dia banyak beramal soleh itu tadi. Sehingga dia lupa bahawa dia perlu juga memperuntukkan diri dia dalam hal-hal menuntut ilmu. Oleh sebab itu, Sufyan bin Uyainah dan ulama lainnya berkata, waspadailah ulama yang keji dan orang bodoh yang gemar beribadah. Kita kena hati-hati ya dengan dua orang ini. Satu, ulama yang tadi, ulama yang dia berilmu tetapi dia tak beramal dengan ilmunya, namun dia ikutkan hawa nafsunya. Yang kedua ialah orang yang dia jahil tetapi dia suka sangat dengan beribadah. Kerana dia bagikan kita dengan sebab di sini ya. Sebab bahaya yang ditimbulkan keduanya boleh menimpa siapa saja. Ulama yang keji dan orang yang jahil tadi tapi gemar beribadah, mereka dua-dua ni bahaya. Satu, orang yang jahil yang gemar beribadah akan menghalang orang lain dari menuntut ilmu dan segala kebaikan yang lahir darinya. Orang yang dia jahil tetapi dia banyak beribadah, dia akan ajak kita untuk beribadah. Dia akan ajar kita untuk beramal dengan zikir itu, zikir ini, beramal dengan solat itu, solat ini. Tetapi kerana dia tidak ada ilmu, dia akan lihat apa yang dia buat adalah perkara yang betul. Sehingga bila dia ajarkan kepada orang lain melihat itu juga adalah perkara yang betul. Kerana dia memberikan kepada kita dengan satu bayangan, satu gambaran, inilah gaya orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Kita juga dah pernah jelaskan tentang keadaan-keadaan ini di topik kita yang sebelumnya berkenaan dengan pembahagian ilmu. Kita dah jelaskan tentang pembahagian ilmu. Bagaimana orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah tetapi dia menggunakan jalan yang salah. Ibadah dengan ibadah yang salah.
Kita dah jelaskan. Tetapi orang ini, dia biasanya dia tak fokus pada diri dia. Sebab kita tahu kita nak ajak orang lain kepada kebaikan. Dan dia akan ajar kepada orang lain supaya beramal dengan ilmu-ilmu tersebut. Tapi ia salah. Dan inilah akan menyebabkan dia beritahu kepada orang lain, dah tak payah beramal. Okay, tak payah beramal dengan amal yang sebagaimana terkandung dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Ikut je, buat je macam mana yang saya amalkan ini. Tak payah dah duduk kelas Ustazah Sakinah tu, buang masa. Tak payah. Tak hari Rabu duduk kelas je, tak payah. Ini semua buang masa, waste time. Awak beramal je dengan amalan ini, insya-Allah diri awak dekatlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia orang yang jahil tapi dia dekat dengan amal ibadah, selalunya dia gunakan ungkapan yang begitu. Dia akan halang orang lain ikut pengajian, dia akan halang orang lain daripada menuntut ilmu. Sebab tu dia bahaya. Kita kalau ikut orang yang begini, kita akan turut sesat sama dengan dia. Itu bahayanya. Kita akan turut sama-sama duduk dengan dia dan beramal jahil sama-sama dengan dia. Dalam keadaan yang mana kita rasa apa yang kita buat itu adalah perkara yang betul. Begitu juga di sini, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah yang dia mengambil petikan daripada Sufyan Ibn Uyainah itu tadi ya. Dia kata, orang yang bodoh tadi kan, orang yang jahil yang gemar beribadah akan menghalangi orang lain dari menuntut ilmu dan dari segala kebaikan yang lahir darinya. Sedangkan ulama yang sesat pasti akan mengajak kepada kefasikan. Kefasikan tu maksudnya dosa. Okay, ulama yang sesat, yang mana dia ada ilmu tetapi dia tidak beramal dengan ilmunya, dia bila dia memberikan pendapat, dia memberikan pandangan, dia berdasarkan kepada hawa nafsunya, dia akan bawa orang lain ikut kepada pendapatnya yang salah itu tadi. Okay, sehingga dia akan ajak orang lain kepada hal-hal yang maksiat dan dosa. Jadi sebab itu di sini dua manusia itu tadi kan, iaitu orang yang jahil tapi gemar beribadah, orang yang dia berilmu tetapi dia adalah orang yang fasik. Kita perlu amat berhati-hati dengan kedua-duanya mereka ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perumpamaan untuk jenis yang terakhir tadi, iaitu orang yang dia jahil tetapi gemar beribadah dengan firman-Nya. Okay, kita ada surah Al-Hasyr ayat 16 hingga 17 di situ ya. Allah memberikan kepada kita dengan perumpamaan sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 16 hingga 17. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kamasali syaitan idz qala lil insani kfur." Ada sini. Nak pergi mana? Jangan masuk bilik imam. Nak pergi mana sayang? Nak apa? Sini. Nak selesai. Yeah. Kenapa? No? Tak nak? Okay. Tak nak jalan? Tak nak sudah? Ya. Yeah. Zaza nampak. Ya. Yeah. Zaza tahu dekat situ. Okay. Baik, kita ada surah Al-Hasyr ayat 16 hingga 17 di sini, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada kita, kamathali syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullaha rabbal alamin. Pujukan orang-orang munafik itu seperti pujukan syaitan. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita tentang rayuan orang munafik, yang mana Allah berikan perumpamaan seperti pujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, falamma ukfur, dia kata kepada manusia, kafirlah kamu. Falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, dia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu kerana sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Fakana akibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha wa dhalika jazaa'uz zalimin. Maka kesudahan bagi keduanya iaitu syaitan
dan juga orang yang dipujuk oleh syaitan itu sehingga dia kafir kepada Allah, Allah kata kedua-duanya keadaan mereka masuk ke dalam api neraka dalam keadaan yang kekal. Demikianlah wadzalika jazaa'uz zalimin. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang zalim. Baik, ayat ini sebenarnya menceritakan kepada kita tentang orang munafik yang mengajak orang Yahudi untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Pada zaman Nabi, Madinah ni ada masyarakat Yahudi yang duduk di bawah perlembagaan Madinah. Nabi tak kacau jangan lupa tentang perlembagaan itu. Bila Nabi SAW masuk ke Yathrib, lalu terbentuklah kerajaan Islam Madinah, Nabi SAW tidak pernah mengenepikan masyarakat Yahudi yang duduk di bawah kerajaan Madinah. Diberikan hak-hak kepada mereka. Okay? Diberikan semua hak kepada mereka dan mereka bebas sama ada untuk masuk Islam ataupun tidak. Tiada paksaan kepada mereka untuk masuk dalam agama Islam. Cuma satu saja yang perlu mereka ingat, jika mereka menyalahi undang-undang negara, ini standard. Kita kalau duduk dalam mana-mana negara, bila kita buat jenayah ataupun kita jadi tali barut, mesti ada kan hukumannya? Okey. Ini yang berlaku kepada masyarakat Yahudi di Madinah pada konteks waktu itu. Jadi ada satu ketika yang berlaku kepada Bani Nadir. Kerana masyarakat Yahudi pada zaman Nabi SAW, kita boleh bahagikan ia kepada tiga. Kita ada tiga puak Yahudi pada waktu itu. Okey, kita ada Bani Nadir, kita ada Bani Quraiza, kita ada Bani Qainuqa. Tiga-tiga mereka ada tempat tinggal mereka sendiri di Madinah. Okay, tapi nanti akhirnya kita akan lihatlah ketiga-tiga mereka akhirnya keluar daripada Madinah bukan kerana Nabi halau mereka suka-suka. Tapi kerana ada perbuatan yang buruk mereka lakukan, iaitu mereka mengkhianati Nabi SAW. Kerana mereka ni suka provoke lah, mereka suka pergi ke Makkah, beritahu kepada masyarakat Quraisy Makkah, serang Madinah lah, kita akan tolong dan sebagainya. Ini perangai mereka ni lah pada waktu itu. Jadi ada satu ni, Bani Nadir. Ayat ini Allah ceritakan tentang Yahudi Bani Nadir. Ayat apa tadi? Surah Al-Hashr tadi. Bani Nadir ini ada satu perkampungannya yang sendiri. Okay. Bani Nadir ni ialah Bani daripada keturunan isteri Nabi bernama Safiyah. Safiyah binti Huyai, anak daripada keturunan Bani Nadir yang Nabi SAW nikahi. Jadi ada di kalangan isteri Nabi SAW daripada keturunan Yahudi. Okay. So kita lihat di sini. Bani Nadir ini dia ada perkampungannya yang tersendiri. Jadi ada satu kes yang berlaku, Nabi SAW bersama dengan para sahabat. Jadi pada waktu itu kita ada Ali, kita ada Osman, kita ada Abu Bakar, Umar juga turut bersama dengan Nabi. Datang bertemu dengan ketua daripada Bani Nadir ni untuk meminta sumbangan lah begitu. Okay, minta sumbangan. Jadi mereka bila dengar apa yang Nabi SAW perlukan pada waktu itu, mereka kata okey, kita boleh bantu. Ijlis, dia kata duduklah wahai Muhammad, nanti kita akan settlekan urusan engkau. Jadi Nabi duduk dekat tempat itu bersama dengan para sahabat yang lain. Ketua-ketua Bani Nadir ini mereka masuk ke tempat lain, mereka meeting. Dia buat satu meetingnya lah untuk membunuh Muhammad yang ada dekat tempat kita ni. Jadi mereka kata, siapa yang berani untuk campakkan batu daripada aras bawah? Contoh macam tengah duduk-duduk gini kan, ada orang kat atas campak batu kena kepala kita, macam tu. Mereka plan macam tu. Jadi Nabi tengah duduk tu dengan para sahabat. Mereka kata siapa yang berani daripada atas tu lempar batu sampai pecah kepala Muhammad ni. Jadi ada seorang di kalangan Yahudi ni dia memberikan
tawaran je lah, okey saya berani untuk buat begitu. Tapi ada seorang pula yang dalam kumpulan ni kata apa, jangan buat macam tu. Korang kalau buat macam tu, nanti Allah beritahu kepada dia, habis kita. Sebab jangan lupa, Yahudi di kalangan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka beriman tentang wahyu, beriman tentang malaikat Jibril. Mereka tahu tentang hal ini. Tapi apa yang diucapkan oleh lelaki ini, mereka tak ambil indah. Mereka tak adalah, takkanlah Allah nak beritahu pada dia. Mereka tak percaya. Tapi apa yang disebutkan oleh lelaki itu tadi benar. Malaikat Jibril datang jumpa dengan Nabi, beritahu kepada Nabi dekat belakang tu apa yang sedang mereka rancang. Jadi Nabi tahu mereka ni nak bunuh Nabi SAW. So pada waktu itu Nabi terus angkat kaki, Nabi balik. Para sahabat ni, Nabi tak cakap apa-apa tau. Nabi tak cakap apa-apa dengan para sahabat ikut ni. Para sahabat ni pelik, bukankah kita tengah tunggu orang Yahudi tu tadi kan nak bagi sumbangan daripada kita tu kan untuk bantu kita. Tiba-tiba Nabi bangun. Nabi bangun kemudian Nabi jalan macam tu saja. Yang sahabat ni of course lah ikut Nabi. Bangun. Nabi bangun semua bangun. Sampai tempat Nabi kata apa? Siapkan tentera, kita akan perang dengan Yahudi Bani Nadir. Kerana mereka ni dah ada satu kesepakatan untuk membunuh pemimpin. Macam kita kata nak bunuh presiden lah macam itu. Okay, kalau nak kita faham konteksnya, kita buat satu plan nak bunuh presiden kita. Kalau dapat tahu apa jadi? Tak selamat, tak ada maknanya. Itu yang berlaku pada Yahudi Bani Nadir. Tapi Nabi SAW, Masya Allah Tabarakallah, kita lihat begini. Nabi tak perang mereka sebenarnya. Nabi SAW berikan utusan, hantar seorang utusan kepada Yahudi Bani Nadir ini, beritahu kepada mereka, kalian kosongkan tempat kalian ini. Aku beri kepada kalian 10 hari untuk keluar daripada Madinah, pergilah ke mana yang kalian ingin pergi. Kerana apa? Aku tahu rancangan kalian untuk membunuh aku. Itu yang disampaikan oleh utusan itu kepada Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir ni takutlah kan? Muhammad tahu kita nak bunuh dia lah. Yang lagi seorang kata, kan aku dah cakap dengan kau. Allah takkan biarkan kita ni. Allah akan beritahu kepada Muhammad. Mereka takut dan mereka pun dah siap-siap nak keluar daripada Madinah. Tapi, orang munafik, ini yang Allah sebutkan perumpamaannya tentang orang munafik. Yang mana diketuai oleh Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Dia jumpa dengan ketua Bani Nadir ini, iaitu ayah kepada Safiyah itu tadi, Huyai. Dia jumpa dengan Huyai, dia kata, kau jangan takut. Aku akan bantu. Aku akan bawa orang-orang yang support aku ni, akan bantu aku, untuk support korang. Kita perang Muhammad. Aku akan hantar utusan daripada Bani Quraizah, daripada Ghatafan, untuk aku bawa untuk support Bani Nadir ini, kita fight, dia kata. Dia beritahu kepada Huyai, kita fight, jangan takut, kita fight. Fight aja, jangan keluar daripada Madinah, kita fight, macam tu. Jadi Huyai ini dia termakan dengan pujukan Abdullah tu tadi. Ini yang Allah berikan perumpamaannya, kamasali syaitan, seperti syaitan. Dia dah pujuk kita supaya kafir, tapi kemudian di depan Allah dia kata apa? Aku tak tahu apa-apa, bye-bye. Macam tu. Abdullah bin Salul ini, bila dia dah berjaya pujuk Huyai itu tadi kan untuk perang, Huyai berikan utusan kepada Nabi SAW, kita tak akan keluar daripada Madinah, kita akan fight. Habislah. Nabi kata okey, kita fight. Kita lawan. Bila kita lawan dekat sini, masalahnya si Huyai ni dia tunggu Abdullah bin Salul ni. Mana ni? Sebab diorang tak ramai. Yahudi Bani Nadir ni tak ramai. Takkan kita nak lawan Nabi SAW dengan para sahabat dia tu kan? Kita ni dah lah tak ada apa-apa sangat nak lawan ni. Dia tunggu Abdullah ibn Ubay ni tak datang-datang. Utusan yang daripada Bani Ghatafan, daripada Quraizah tak muncul-muncul. Akhirnya
mereka lawan dengan Nabi SAW di balik batu. Dengan lontar batu je. Macam tu kan. Lawan. Dengan lontar batu macam tu je. Dan akhirnya mereka pun menyerah. Mereka minta maaf dengan Nabi. Mereka pun kata kita mengaku kalah. Orang kata angkat bendera putih lah. Orang kata kan. Angkat bendera putih ni kita okey. Kita menyerah, kita mengaku kalah. Izinkan kami keluar daripada Madinah dalam keadaan yang selamat. Izinkan kami bawa harta benda kami yang boleh kami bawa dengan unta-unta kami. Sebab apa? Nabi perintahkan kepada para sahabat bakar kebun-kebun kurma mereka. Yahudi pada waktu itu mereka memonopoli perniagaan kurma di Madinah. Nabi bakar, suruh bakar sebab nak bagi diorang takut lah. Bukan apa, nak bagi diorang takut. Jadi mereka keluar daripada tempat persembunyian itu. Setelah mereka keluar, mereka beritahu kepada Nabi SAW, kita nak menyerah, kita apa? Okey. Nabi kata, aku bagi kau keluar daripada Madinah, bawa apa yang korang nak bawa. Itu Nabi SAW. Jadi Nadir ini keluar. Mereka keluar daripada Madinah, ada yang pergi ke Syam, ada yang hidup bersama dengan Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ni dah keluar dulu dah. Dia dah buat ona dulu dah Bani Qainuqa ni. Okey. Kalau nak cerita tentang Bani Qainuqa ni, apa yang mereka buat, dia tentang seorang muslimah yang pakai tudung, dia ganggu. Cerita tu. Kan? Diorang letak batu dekat tudung dia sebab apa? Dia nak pegang-pegang orang perempuan ni, orang muslimah ni, muslimah ni, jangan pegang aku. Dekat pasar lah, jangan pegang. Jadi Yahudi Bani Qainuqa ni seorang ni, dia geram kan sebab tak bagi pegang kan. Budak tu tengah pilih-pilih barang nak beli ni, barang pasar ni, dia letakkan batu dekat hujung tudung dia ni. Bila kita jalan, kalau ada barang berat apa jadi? Terbuka, tarik tudung kita. Terbuka tudung muslimah tu, pekik dia pekik dekat pasar tu. Dia pekik. Kemudian ada seorang Muslim ni nampak dia marah. Bila dia marah, dia gaduh dengan lelaki tu sampai terbunuh lelaki tersebut. Jadi berlakulah pembunuhan, habis Yahudi lain nampak orang Islam ni dah bunuh lelaki Yahudi ni. Mereka pun serang ramai-ramai sampailah kepada Nabi SAW. Itulah berlaku peperangan. Akhirnya Bani Qainuqa dihalau daripada Madinah. Jadi mereka dia siang-siang dah belah. Okey, dia siang-siang dah awal dah keluar. Jadi bila Bani Nadir dah keluar itu tadi kan, ada yang join Bani Qainuqa. Bani Qainuqa pada waktu itu mereka duduk di Khaybar. Itulah nanti ada berlaku peperangan Khaybar. Okey, saya nak cerita lah, boleh baca sendiri. You cari sendiri. Kalau tak habis topik kita pagi ni. Okey. Yang kita nak kata di sini, perbuatan orang munafik itu tadi, Abdullah ibn Salul, Allah berikan perumpamaannya sebagaimana syaitan. Syaitan ni, perangai dia ajak kita buat maksiat kan. Dia ajak kita pujuk, tak apa, sekali je kan. Dia ajak kita, dia pujuk kita buat. Akhirnya kita masuk neraka sama-sama dengan dia. Tapi bila kita dah jumpa dia dalam neraka, dia kata kepada Allah, ana bari'un min. Aku berlepas diri daripada dia. Aku tak kenal dia. Dia kan kata macam ni tau. Aku cuma ajak je. Yang kau buat apa pasal? Dia guna perkataan yang begitu. Sama dengan Abdullah ibn Ubay ini. Dia kata, aku tak ada kena-mengena. Kan yang nak perang, aku cuma ajak je. Korang yang nak perang. Licik. Satu perangai yang mana tidak boleh ada pada orang yang beriman kepada Allah. Perangai orang munafik sama sebagaimana syaitan Allah berikan perumpamaannya. Dan kalau kita rujuk pada muka surat kita yang berikutnya di sini, dijelaskan kepada kita tentang kisah mengenai orang jahil yang diisyaratkan dalam ayat tersebut. Yang sudah popular. Kalau kita buka dalam sekejap
Okey, lihat muka surat 347 di situ. Disebutkan kepada kita kisah mengenai orang bodoh yang diisyaratkan dalam ayat tersebut sudah popular. Satu kisah berkenaan dengan Yahudi Bani Nadir tu satu berkenaan dengan ayat ini. Tapi ada lagi satu kisah yang lebih kita kata bertepatan dengan konteks perbincangan kita di sini ialah kisah mengenai orang jahil yang diisyaratkan dalam ayat tersebut yang sudah popular, iaitu tentang seorang lelaki bernama Barshisha, seorang ahli ibadah. Orang jahil itu dia membangun ibadahnya kepada Allah di atas pondasi kejahilan. Kerana kejahilannya itulah syaitan berhasil menjerumuskan dan menjadikannya kafir. Maka ia pun menjadi pemimpin atau pelopor dari semua orang jahil yang rajin beribadah. Dia telah menjadi kafir namun dia tidak menyedarinya. Kenapa sayang? Kenapa? Kenapa? Dekung? Nak dekung? Nak gimana? Gimana? Saya kalau ada anak, saya bawa macam ni mengajar. Ya, Saza kalau ada anak, bawa anak pergi mengajar katnya. Macam ni. Tengok semua orang. Masya Allah, tabarakallah. Ni boy ke girl ni? Girl eh? Girl eh? Kenapa sayang? Saza nak ajar lah. Nak dukung gini je? Best dukung gini. Okey, kita ada seorang ahli ibadah bernama Barshisha. Barshisha ini, kalau kita rujuk dalam kitab tafsir oleh Imam At-Tabari, Imam At-Tabari dalam kitabnya Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran mengeluarkan kepada kita dengan beberapa riwayat tentang kisah Barshisha ini. Jadi Barshisha ini adalah seorang ahli ibadah di kalangan Bani Israel. Dalam riwayat itu menyebutkan yang mana dia beribadah selama 60 tahun lamanya. Okay, 60 tahun lamanya. Jadi dalam keadaan dia beribadah 60 tahun lamanya itu, kita lihat dia dipandang oleh orang ramai sebagai orang yang dipercayai. Okay, kerana ibadah yang dia lakukan. Jadi Imam At-Tabari di dalam riwayat ini, dia datangkan kepada kita dengan 4 ataupun 5. Okay, riwayat. Jangan pegang ni sayang, nanti cabut. Cabut tak boleh. Okay, nak duduk situ. Apa? Macam heran je tengok saya. Apa yang herannya? Tengok Saza. Agaknya tak pakai mask agaknya. Orang lain suruh pakai mask, seorang tak pakai mask. Pelik. Ya, pelik Dan duduk tu lah, duduk situ. Duduk situ diam. Baik. Imam At-Tabari dalam kitabnya Jami'ul Bayan, Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran, dia mendatangkan kepada kita dengan tak silap saya 5 ataupun 6 riwayat tentang kisah Barshisha ini. Jadi Barshisha ini dia kata apa? Dia orang yang ahli ibadah. Hebat sangat ibadah dia, Masya Allah. Sehingga dia dikenali di tempatnya sebagai orang yang dipercayai, yang boleh kita percaya. Jadi ada 3 orang lelaki ini, dia memiliki seorang adik perempuan. Mereka ni nak keluar pergi musafir. Nak keluar pergi musafir, ada juga riwayat kata dia nak keluar pergi berperang. Tapi ada juga riwayat yang menyebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan budak perempuan tu ataupun wanita ini dia dikena penyakit gila. Jadi bila mereka nak keluar ni, pergi musafir bertiga ni kan, mereka risau. Dia kata, macam mana ni? Siapa nak jaga adik kita yang perempuan seorang ni? Macam tu kan? Siapa nak jaga adik kita yang perempuan seorang ni? Jadi mereka pun ada idea. Apa kata kita tinggalkan adik kita dengan rahib, ahli ibadah tadi. Okay? Barshisha. Tapi kalau dalam teksnya kita panggil dia sebagai rahib.
Dalam teks itu kita panggil dia sebagai seorang rahib, ahli ibadah. Jadi bila ahli ibadah ini mereka datang kan, jumpa dengan ahli ibadah itu, mereka kata kami ni nak keluar pergi musafir. Tapi adik kita ni yang seorang tak ada orang nak jaga. Boleh tak kami titipkan, kami tinggalkan adik kami yang perempuan ini dengan kamu untuk kamu jaga sampailah kami pulang. Dan ada riwayat yang menyatakan bahawa mereka minta supaya rahib ini ubati adik perempuan dia yang terkena penyakit gila tu tadi. Dalam masa mereka keluar pergi musafir tu kan, mereka letakkan dekat rumah rahib tu lah. Jadi rahib ni kata, boleh, tak jadi masalah. Letak saja adik kalian di sini, aku akan jaga adik kalian dengan baik. Okay, pendekkan cerita sebab cerita panjang. Saya pendekkan cerita macam ni. Rahib ini duduk dengan budak perempuan ni, sebab tu kita tak boleh duduk berdua-duaan kan dengan lelaki bukan mahram kita. Ni abang-abang pun tak boleh fikir nak tinggalkan adik dengan lelaki kan. Kita ni ingat ya, ustaz macam mana pun jangan percaya. Ustaz macam mana kan, pakai serban besar mana pun jangan percaya. Okey, tak boleh percaya. Sebab dia lelaki. Dia lelaki. Dan syaitan itu bersama dengan orang yang duduk berdua-duaan, lelaki dan perempuan. Tengah-tengah tu ada syaitan. Jadi syaitan ini dia hasut rahib itu tadi. Sebab rahib ni bila dia dah nampak budak perempuan ni hari-hari kan dekat rumah dia kan, hari-hari dia pun jadi berkenan. Dan kita tahu rahib ini adalah orang yang tidak bernikah. Pada konteks itu, okay, mereka tidak bernikah. Sebab apa? Mereka memperuntukkan diri mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di rahib ini bila dia nampak budak perempuan ni hari-hari dekat rumah dia, dia pun jadi terpesona. Terpesona. Akhirnya syaitan kata kepada dia, kau berzinalah dengan perempuan tu. Dia berzina tak? Dia berzina. Dia berzina dengan budak perempuan itu sampailah budak perempuan itu hamil. Sampai juga budak perempuan itu melahirkan anaknya. Maknanya lama abang dia tinggalkan dia dengan rahib ini. Bila perempuan ini dia hamil, dia melahirkan seorang anak, ini adalah bukti perangai dia yang jahat kan. Dia jadi takut. Syaitan datang jumpa dengan dia. Apa kata kau bunuh saja budak perempuan ni? Kau bunuh dia. Kau tanam dia dengan anak dia tu. Tak ada orang yang akan tahu. Sebab kalau orang tahu, engkau dengan budak perempuan ini akan jatuh maruah engkau sebagai seorang ahli ibadah. Ni ahli ibadah yang tak ada ilmu ya. Dia ikut kepada hawa nafsu dia. Walaupun saya tak nafikan, walaupun ada ahli ibadah yang berilmu, dia pun tak boleh kan kadang terlepas daripada rujukan syaitan. Kita nampak dalam kisah ini, bila syaitan itu menyarankan kepada lelaki tersebut, iaitu rahib ini, supaya bunuh budak perempuan tu bersama dengan anak dia. Dia buat betul-betul. Dia bunuh budak perempuan ini, lalu dia tanam budak tu dengan anak dia, dengan bayi tu kan. Bila abang ni balik, dia pun buatlah drama dia. Dia nangis depan abang-abang ni. Dia kata, oh adik engkau, masa aku ubat-ubat adik engkau mati. Kan, aku ubat adik engkau mati. Jadi aku dah tanam dah adik engkau kat tempat ni. Dia kata. Syaitan, ini jahatnya syaitan. Syaitan datang kepada ketiga-tiga abang ini, lalu syaitan tersebut buat mereka mimpi perkara yang sama. Iaitu buat mereka mimpi yang rahib ini bunuh adik perempuan tu, kemudian tanam adik perempuan tu di tempat sekian-sekian. Sebab apa? Kubur yang dia tunjukkan kepada abang tu ialah kubur yang fake. Kubur yang bohong. Ada kuburnya yang betul. Dia tak tunjukkan. Bangun pagi, bila bangun pagi, jangan kacau mas. Dia kacau. Dia tarik emas kakak tu. Kita lihat di sini, bila dia bangun, mereka ni bangun pagi, okay, mereka pun saling lihat antara satu dan yang lain. Semalam aku mimpi lah, aku mimpi tentang adik kita.
Engkau mimpi apa? Tapi aku tak nak cerita lah, aku takut jadi fitnah. Dia kata gitu kan. Tak, kau cerita. Jadi kita dengar. Abang yang pertama cerita tentang rahib ini yang berzina dengan adik mereka, kemudian bunuh adik mereka hamil, melahirkan, bunuh adik mereka, tanam adik mereka di tempat ini. Abang yang nombor 2, nombor 3 kata apa? Sama lah mimpi kita. Betul sama. Jadi apa yang mereka buat? Mereka nak pergi ke tempat itu untuk korek kubur tersebut, untuk lihat betul ke tidak adik mereka ada dalam tempat yang yang ditanam oleh rahib itu. Jadi kita nampak begini ya, mereka pun dah panggil raja untuk mengadili, untuk meletakkan hukuman kepada rahib tersebut. Rahib ini dia jadi takut. Syaitan datang kepada rahib itu dan dia kata gini, selama ini akulah kawan engkau. Dia kata kepada rahib, selama ni akulah kawan engkau. Aku bagi engkau idea, aku tolong engkau untuk melepaskan diri engkau daripada masalah-masalah engkau. Kalau engkau nak lepas daripada masalah ini, ditangkap oleh raja, kemudian dibunuh oleh raja, kau sujud pada aku walaupun sekali. Syaitan tu kata gitu kepada rahib ni. Rahib ini sebab dia dah percaya sangat. Selama ini memang dia ikut kata syaitan ni. Dia pun sujud kepada syaitan. Kafirlah dia dengan sekali sujud. Bila dia kafir dengan sekali sujud itu, datanglah raja mengadili dia dan dia ingatkan syaitan tu akan bantu dia. Tapi adakah syaitan tu bantu dia? Tidak. Akhirnya dia dibunuh oleh raja, diberikan hukuman mati oleh raja dalam keadaan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan itu ada kata kepada lelaki tadi, iaitu rahib itu. Engkau dah kafir kepada Allah. Inni akhafullah. Aku sebenarnya takut kepada Allah. Aku cuma suruh saja. Aku tak suruh engkau buat betul-betul. Itu adalah permainan syaitan. Yang mana dia akan suruh kita buat satu demi satu dosa. Tapi akhirnya bila kita dah anggap dia sebagai kawan kita yang boleh bantu kita, boleh selamatkan kita, namun akhirnya ia tidak sebagaimana yang kita sangkakan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan kepada kita dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Hasyr itu tadi, dan ia dikuatkan dengan kisah yang mana diberikan dalam asar-asar kita berkenaan dengan Bashishah tersebut, seorang ahli ibadah. Dia berbeza dengan Juraij. Kalau Juraij, kemudian kita dengar kisah Juraij kan? Juraij ini dia seorang ahli ibadah juga. Datang seorang wanita yang ajak dia berzina, dia tidak termakan dengan ajakan dan pujukan wanita tersebut. Sehingga wanita itu buat onar, maknanya dia buat sesuatu untuk memfitnah Juraij ini. Dia beza, dua kisah yang berbeza, tetapi kedua-duanya adalah ahli ibadah. Yang penting kita nak kata di sini, orang yang gemar beribadah, kalau dia memalingkan dirinya daripada menuntut ilmu Allah, besar kemungkinan dia lebih banyak mengikut kepada hawa nafsunya. Dia lebih banyak mengikut kepada bisikan-bisikan syaitan itu tadi. Walaupun saya tidak nafikan, Ustazah, kalau orang tu belajar je ibadah pun, belum tentu dia akan jadi orang yang baik ikut kepada ilmunya. Betul? Belum tentu. Tetapi mereka yang beribadah kepada Allah, mereka yang berilmu dengan ibadah mereka, mereka tahu. Mereka boleh fikir apa yang mereka nak lakukan. Selebihnya, kalau sekiranya mereka tak ikut apa yang telah mereka pelajari, itulah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam hidup ini kita tidak boleh mengenepikan satu kehidupan di mana kita sentiasa menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun datang iblis ke syaitan ke apa yang suruh kita sujud kepada dia, tapi kerana kita ada ilmu, kebiasaannya kita akan memiliki keimanan yang mantap. Kebiasaannya begitu. Datanglah iblis, nenek kebayan ke apa, kau sujudlah dengan aku Sakinah, nanti kau sihat Sakinah. Okay. Tapi saya pernah sebenarnya. Sebab tu saya cerita. Tapi tak boleh cerita kat sini, lebih sikit-sikit je. Sebab dulu memang saya biasa sakit kan. Masa saya belajar saya sakit.
Banyak sekali saya sakit. Sakit yang susah nak bangun. Tapi saya bangun pergi belajar juga. Pergi kelas. Kan? Adalah kemudian masalah-masalah yang macam ini. Sebab kita ni, okay, saya masuk sikit. Kalau gangguan iblis dengan syaitan ni, dia tak semestinya kena sihir. Tak semestinya gitu. Tapi kadang-kadang ada iblis yang dia dengki dengan kita. Itu sebab tu Nabi ajarkan kita dengan doa untuk berlindung daripada pandangan mata jahat manusia, pandangan mata jahat syaitan, jin dan syaitan. Jadi kadang-kadang ada iblis yang dia tak suka tengok kita ni belajar agama, bagus dalam agama kan. Dia nak mengkafirkan kita, dia nak supaya kita jadi sesat. Lepas tu saya tak hairan kalau ada orang yang dia keluar daripada agama walaupun dia orang yang berilmu. Kerana ada gangguan-gangguan yang begini. Okay? Cuma kita kena lebih mantapkan diri kita lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kes-kes yang begini, kita kenapa perlu ikut kepada apa yang diperintahkan? Kalau nak baik, kau sujud pada aku lah, senang. Nanti kau baik. Kau boleh belajar dengan baik. Itu antara perkataan yang pernah diucapkan kepada saya. Saya kata, tak payah. Aku ada Tuhan yang lebih besar daripada engkau. Aku ada Tuhan yang layak aku sembah, bukan engkau. Sebab katanya apa? Engkau nanti kalau habis belajar, kau akan jadi orang yang ternama di tempat engkau. Kau akan menyebarkan sunnah, menyebarkan agama yang betul. Aku tak suka. Sebelum itu berlaku lebih baik aku sesatkan engkau. Ini kata-kata syaitan. Kita ni manusia biasa. Kita ada hawa nafsu kita yang tersendiri. Masing-masing, setiap orang daripada diri kita, tahap ilmu kita macam mana pun, kita ada keadaan-keadaan yang mana kadang-kadang kita terpaksa dan kita nak ikut kepada apa yang kita rasa. Jadi kadang-kadang dalam keadaan yang terdesak, kita tak larat tau kadang-kadang. Sakit, hari-hari sakit, nak pergi kelas sakit, tak boleh bangun. Kadang-kadang kita tak larat benda-benda yang begini. Tapi kita ada Allah, kita kena ingat tu saja. Ramai orang selalu kata pada saya tak sanggup lah Ustazah. Kan kena gangguan ni. Betul, kita memang tak akan sanggup. Tapi itu ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Ujian untuk melihat sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi adakah ujian tersebut menyebabkan kita nak keluar daripada agama? Adakah ujian tersebut menjadikan kita mencagarkan keimanan kita dengan makhluk? Okay. Jin syaitan ini adalah makhluk. Macam tadi, ahli ibadah itu, dia didatangi oleh jin, oleh syaitan yang nak merosakkan dia. Tapi kalau daripada awal, walaupun dia bukan orang yang berilmu, tapi kalau daripada awal dia beribadah sebenar-benarnya kerana Allah, dia akan tahu meletakkan dirinya di mana. Itu yang berlaku juga kepada Juraij, saya kata. Juraij seorang ahli ibadah, tetapi dia mempertahankan ibadah dia, mempertahankan keikhlasan dia beribadah kepada Allah. Walaupun datang tujukan yang nak merosakkan diri dia, adakah dia ikut? Tidak. Sebab tu banyak kali Allah ingatkan kepada kita, jangan ikut syaitan. Kalau kita ikut kepada syaitan, mungkin kita rasa hati kita boleh tenang. Tetapi itu hanya sangkaan kita semata-mata. Syaitan, iblis, jin ni, mereka takkan pernah buat kita tenang. Itu cuma satu tujukan yang palsu yang ingin merosakkan kehidupan kita, dunia dan akhirat. Jadi sebab tu tadi saya kata, ilmu ini dia boleh bantu kita untuk terus-terusan beribadah kepada Allah. Beribadah dengan ibadah yang betul. Panjat saya. Jangan ganggu saya. Ada ganggu. Makhluk cilik. Apa sayang? Ya, duduk dan diam. Ada gangguan makhluk cilik. Tadi makhluk besar. Tadi makhluk besar tadi. Ada gangguan makhluk cilik pula. Okey, so kita lihat di sini. Kalau kita sentiasa mendekatkan diri kita dengan ilmu, kita tahu tentang hukum hakam agama, insya-Allah ilmu ini dia akan membantu dan memandu kita ke arah kebaikan. Sebab tu jangan kita syok sendiri dengan ibadah kita.
Mungkin kita rasa, oh aku hebat, aku bagus sebab aku banyak puasa, aku banyak solat qiyamul lail, aku banyak solat duha, banyak bersedekah, aku jadi orang yang sentiasa baca Al-Quran. Mungkin kita rasa kita hebat dengan amal ibadah kita. Tapi kita kena ingat, amal ibadah yang dilakukan tanpa ilmu ia adalah amal ibadah yang bermasalah. Sebagaimana orang yang disebut dengan bersisya itu tadi. Dia bermasalah tetapi orang tak lihat dia sebagai orang yang bermasalah. Kerana apa? Dia menipu orang ramai dengan ibadah dia. Dia menipu diri dia sendiri dengan ibadah-ibadah yang dia lakukan. Maka sebab itu di sini kalau kita terlalu asyik dengan ibadah kita sehingga kita rasa tak perlulah nak belajar, tak perlu lagi lah nak upgrade ilmu kita, tak perlulah semua tak perlu, kita hanya fokus kepada satu amal ibadah, tapi amal ibadahnya salah, ia akan buat kita rasa diri kita betul dan akhirnya kita tak nak dengar apa yang orang lain nasihatkan kepada kita. Buatkan orang lain lihat kita bermasalah tapi kita tak rasa kita bermasalah. Engkau yang bermasalah, kita akan lihat begitu. Sebab tu di sini tadi Imam Ibn Qayyim kata apa? Orang yang dia jahil tetapi dia terlalu bergiat aktif dengan ibadah dia adalah orang yang begitu bahaya. Sebab dia bukan hanya meletakkan diri dia pada tempat yang sesat, tetapi dia memiliki potensi besar untuk menyesatkan orang lain kerana pertama, kita akan percaya kepada ibadah-ibadah dia. Sebab kita nampak dia baik. Baik sangat dia tahu. Hari-hari dia berzikir kepada Allah. Hari-hari. Tapi dia tak solat, dia tak puasa. Namun kerana zikir dia itu, walaupun dia tak solat, walaupun dia tak puasa, kita tetap percaya dia. Kerana kita rasa dia adalah orang yang baik. Dan akhirnya kita termakan dengan kata-kata dia, penipuan-penipuan dia, yang kononnya dia mengajar kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, tetapi akhirnya perbuatan dia itu sebenarnya menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak sedar. Kita tak sedar dengan apa yang berlaku pada diri kita. Kerana kita dah terlampau percaya dengan orang yang jahil, namun dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Macam tadi kita lihat si Barsisha tu, abang-abang dia takkan terfikir yang Barsisha tu akan menodai adik mereka, betul tak? Sebab apa? Mereka lihat takkanlah ahli ibadah yang nak buat benda tak senonoh dengan adik kita. Kita selalu fikir gitu kan? Kita selalu fikir macam tu. Takkanlah orang yang sentiasa solat siang malam, orang yang sentiasa berzikir, berpuasa kepada Allah, yang sentiasa mengasingkan dirinya untuk Allah ni akan buat benda-benda yang tak baik. Kita biasa akan fikir yang sedemikian. Kerana kita dah tertipu dengan apa yang ditunjukkan, iaitu melalui ibadah-ibadah dia. Tapi kalau orang yang berilmu, kita akan terfikir tak boleh ni. Kita gitu, tak boleh ni sebab Barsisha ni lelaki. Adik kita perempuan. Tinggal lama-lama, ada benda yang tak baik boleh berlaku. Ahli ibadah macam mana pun, orang yang berilmu dia akan fikir sedemikian. Sebab tu penting ilmu ni, dia akan buat kita fikir sesuatu ataupun meletakkan sesuatu di tempat yang betul sehingga kita tidak dikaburi oleh ibadah orang yang tidak berilmu tersebut. Okey, baik. Sedangkan di sini kita lihat sedangkan ulama yang fasik, dia telah menjadi pemimpin kaum alim yang berlumur dosa, yang lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Kalau kita lihat kepada poin kita di sini, dia dah masuk kepada cerita tentang ulama yang fasik. Kisah berkenaan ulama jahil yang rajin beribadah tu tadi dah selesai. Okey, poin itu dah selesai. Kita masuk kepada poin kita yang kedua, ulama yang fasik. Jadi di sini Imam Ibn Qayyim dia ceritakan kepada kita tentang ulama yang fasik itu bagaimana. Ulama yang fasik ini dia telah menjadi pemimpin kaum yang alim, yang berlumuran dengan dosa, yang lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Allah menjadikan dia rasa puas dan tentram dengan ketentraman hamba dengan kehidupan dunia, juga kelalaiannya untuk mengenal, merenungi dan mengamalkan ayat-ayatnya sebagai sebab kesengsaraan dan kebinasaan. Ulama ini dia berilmu tetapi dia fasik. Fasik tu maksudnya ialah dia buat maksiat, dia ikut kepada hawa nafsunya. Dalam keadaan yang sedemikian,
Allah Subhanahu Wa Taala sengaja membiarkan dia kerana dia rasa puas dengan kehidupan dunia dia itu tadi. Dia rasa tenteram dengan kehidupan dunia. Dia rasa dia boleh dapat apa yang dia hendak dengan ilmu yang dia miliki. Dan disebutkan kepada kita begini, kedua hal ini iaitu rasa puas, rasa puas bukan puasa, rasa puas dengan kehidupan dunia dan lalai terhadap ayat-ayat Allah hanya terdapat di dalam hati seorang hamba yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat dan tidak mengharapkan pertemuan dengan Sang Pencipta Azza wa Jal. Kenapa orang yang dia berilmu tetapi dia melakukan dosa, dia mengenepikan ilmu yang dia miliki dan terus-terusan tenggelam dengan dosa sehingga dia rasa selesa dalam keadaan dunia yang dia dah hanyut tu tadi kan? Imam Ibn Qayyim kata apa? Orang ini dia adalah orang yang mana hatinya tidak beriman kepada Allah. Hatinya adalah hati yang tidak mengharap kepada pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Okey, saya nak sebutkan yang kedua, tak semestinya orang ini dia tak beriman. Sebab dia kata tadi tidak beriman kan? Ia boleh jadi juga kepada orang yang beriman kepada Allah. Orang yang mengharap pertemuan kepada Allah. Tetapi kerana hati dia sudah seronok dengan kehidupan dunia yang menjadikan dia lalai, yang menjadikan dia rasa puas dengan kehidupan di dunia ini, itulah yang menyebabkan dia tidak mengikut sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Bagaimana tidak demikian? Dia tanya kepada kita. Seandainya hamba tersebut tetap teguh beriman kepada hari kiamat, nescaya dia tidak akan merasa puas dengan kehidupan dunia dan tidak akan merasa tenteram di dalamnya. Di samping itu, dia juga tidak akan berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila anda merenungi kondisi umat manusia, tentu anda akan menyedari bahawa jenis manusia semacam ini, iaitu yang rasa puas dengan kehidupan dunia dan lalai terhadap ayat-ayat Allah, adalah jenis majoriti umat manusia. Mereka lah yang membangun kerajaan dunianya. Kita lihat di sekitar kita, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah ingatkan kepada kita, majoriti di kalangan kita yang hidup di atas muka bumi ini adalah insan yang sentiasa rasa puas dengan kehidupan dunia. Kita kalau rasa puas dengan kehidupan dunia, ataupun dengan kata lain beginilah, takut salah faham. Dengan kata lain, orang inilah orang yang selesa dengan kehidupan dunia. Okey, dia rasa selesa dengan kehidupan dunianya sehingga kehidupan dunia itu menyebabkan dia lalai daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia suka dengan kebendaan, harta benda, kesenangan, nikmat, kemewahan yang ada pada diri dia yang dia peroleh dengan ilmu yang dia miliki itu tadi, sehingga dia lupa tentang ayat-ayat Allah yang dia pelajari. Orang yang begini, Imam Ibn Qayyim kata apa? Ada ramai di sekitar kita. Kemudian dia kata, sedangkan orang yang merasa tidak puas dengan kehidupan dunia, maksud tidak puas dengan kehidupan dunia ialah tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Mereka ini tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama mereka. Jumlahnya amat sedikit. Jumlah orang yang tidak mementingkan dunia ini amat sedikit. Sehingga dia jelaskan kepada kita keadaan orang ini, dia menjadi orang yang paling asing di tengah masyarakat. Biasanya kita tak kenal orang-orang yang begini, kan? Dan lalu dia kata dia mempunyai urusan yang berbeza dengan mereka. Ilmu yang dimilikinya tidak seperti ilmu mereka. Kemuliaan keinginannya tidak seperti keinginan mereka. Keagungan jalan yang ditempuhnya tidak seperti jalan mereka. Seakan dia berada di dalam satu lembah sementara mereka di lembah yang lain. Ini kita panggil sebagai dua perbezaan yang diberikan kepada kita. Pertama, orang yang mengejar dunia walaupun dia memiliki ilmu yang banyak tentang agama,
tetapi ilmunya yang banyak tentang agama tersebut tidak menjadikan dia orang yang mengejar akhirat. Itu maksudnya. Okay, orang yang pertama. Kategori yang kedua di sini ialah mereka yang memiliki ilmu. Kemudian mereka itu adalah orang yang tidak mengejar dunia tetapi bahkan mengejar akhirat. Berpegang teguh dengan agama yang mereka ada, ilmu yang mereka pelajari. Orang yang begini jumlahnya amat sedikit tetapi mereka memiliki kehidupan yang mulia dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang Nabi SAW ada sebutkan kepada kita. Nabi kata apa? Ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada kita dengan satu zaman, satu konteks, satu keadaan di mana as-sabiru fihim ala dini, orang yang dia bersabar dengan agamanya kalqabidi alal jamri, seperti orang yang dia menggenggam bara api. Kita kalau nampak bara api macam mana kita nak genggam? Ke tengok saja? Tengok saja. Nak jalan? Tak nak kan? Tengok saja. Siapa yang jalan tu bodoh namanya. Kita kata gitu kan. Sebab apa? Dia mencampakkan diri dia pada kebinasaan. Okey? Ataupun dia nampak bara api tu dia ambil, dia genggam. Aku kuat. Ni kenapalah orang ni? Kita akan nampak pelik orang ni. Tapi Nabi berikan satu perumpamaan kepada kita. Akan ada satu zaman dan saya lihat inilah zamannya, di mana ada orang dia beragama, dia berilmu, bila dia nak mengamalkan dengan ilmunya itu, dia seperti orang yang menggenggam bara api. Susah. Orang lain tak sanggup untuk buat. Kita nampak bara api tu, kita nak genggam tak? Sebab apa kita tak sanggup? Kita rasa takkan nak genggam bara api tu. Tapi ada orang yang dia beramal dengan agamanya, beramal dengan ilmunya, umpama orang yang dia sanggup genggam bara api tu dengan sekuat-kuatnya. Maknanya susah hidup dia tu untuk mengamalkan agama, tapi begitulah keadaan kehidupan dia. Dalam kitab Tuhfatul Ahwazi yang disusun oleh oleh Syekh Al-Mubarakfuri ketika dia mensyarahkan hadis ini. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi dalam kitab sunannya dengan sanad yang hasan. Di mana dia kata, bila kita rujuk pada perbincangan hadis ini, menunjukkan kepada kita orang yang dia berpegang teguh dengan agama hingga dia meninggalkan kepuasan dunia, dia buat sedemikian ialah untuk akhirat. Dia sanggup meninggalkan kemaksiatan, dia sanggup melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan kemewahan dunianya, dia meninggalkan kesenangan kepuasan dunianya demi menjaga agama dan ilmu yang dia ada. Orang yang begini itulah yang dianggap sebagai penggenggam bara api. Dan kita sukar untuk mencari penggenggam bara api pada zaman kita hari ini. Dia ada tapi sedikit. Itulah yang tadi Imam Ibn Al-Qayyim sebutkan. Kalau kita rujuk pada muka surat kita yang terakhir di sini, 348. Kita ada surah Yunus ayat 7 hingga 8 dan kita ada surah Yunus ayat yang ke-9. Kedua-dua ayat ini memberikan kepada kita dengan implikasi ataupun kesan yang didapatkan oleh kedua-dua orang itu tadi. Tadi yang pertama, mereka yang mengejar dunia, ada ilmu tetapi mengejar dunia, itu adalah yang disebutkan dalam surah Yunus ayat 7 hingga 8. Di mana Allah kata apa? Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Mereka itu tempatnya di neraka kerana apa yang telah mereka lakukan. Manusia yang ada pada kategori pertama itu ulama as-su', mereka berada di dalam neraka Allah. Tetapi Allah juga berikan kepada kita dengan tempat kembali orang yang kedua, kategori yang kedua tadi, iaitu si penggenggam bara api itu tadi. Allah kata dalam surah Yunus ayat yang ke-9, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan nescaya diberi petunjuk oleh Tuhan mereka kerana keimanannya. Tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Mereka di dalam syurga yang penuh kenikmatan mengalir di bawahnya sungai-sungai.
Okay, terakhir sekali di situ, di perenggan kita yang akhir, keimanan orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini, iaitu ayat yang ke-7 dan yang ke-8 surah Yunus itu tadi, membuat mereka tidak ingin mencukupkan, iaitu keimanan terhadap perjumpaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, membuat mereka tidak ingin mencukupkan diri dengan kehidupan dunia. Apalagi sampai merasa tentram hidup di dalamnya. Keimanan itu pun membuat mereka sentiasa mengingat ayat-ayatnya. Inilah beberapa manfaat dari keimanan kepada hari akhir, sedangkan sebelumnya adalah kesan dari tidak ada keimanan kepada Allah atau melalaikan hari akhirat. Sampai situ saja perbincangan kita pada pagi ini, tentang orang yang jahil tetapi rajin beribadah dan ulama yang fasik itu tadi yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran. Kedua-dua mereka Allah berikan dengan balasan yang setimpal pada apa yang telah mereka lakukan di atas muka bumi ini. Jadi yang penting yang boleh kita ambil, yang paling penting dalam pengajian kita di bab yang keempat ini, bila kita nak jadi orang yang mendekatkan diri kepada Allah, banyak beribadah kepada Allah, perlu juga pastikan kita menuntut ilmu yang betul supaya nafsu kita, diri kita dapat dipandu dengan baik. Okay. Dan yang kedua yang kita pelajari pada pagi ini ialah dalam keadaan diri kita berilmu, jangan jadi orang yang mengejar dunia. Jadilah orang ataupun jadilah seorang muslimah yang mengejar akhirat. Kita akan selamat dunia dan akhirat. Okey, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kekuatan, memberikan kepada kita dengan kesabaran untuk terus-terusan menuntut ilmu dan beramal dengan apa yang telah kita pelajari. Ini bila punya? Hari ni punya ke? Hari ni punya? Nota hari ni Okey. Okay, sebelum itu kita ada permintaan di sini untuk dibacakan Al-Fatihah kepada Hajjah Sulia binti Haji Wan. Semoga diberi dengan kesihatan, mudah-mudahan. Begitu jugalah kepada sesiapa sahaja secara umumnya yang sakit, mudah-mudahan dengan berkat bacaan Al-Fatihah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan kepada mereka. Ala hazihi niyyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, muslimah, itu sahaja pengajian kita pada hari ini. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.